Cuba baca bagi setepat yang boleh. Kalau tak berapa nak clear lagi, kita ulang apa kita dapat lah. Cuma saya minta kita jangan kalut lah, tapi saya duk perhati tengok banyak duk kalut nak baca bagi sampai habis kan. Kalut pun Quran kita baca takkan habis, kita kena baca pula. Kalau kita baca habis kita tak ada baca lah, tak apa. Ni kita baca habis kena baca pula kan. Jadi kita tengok sikit-sikit. Ni sini pun kita tengok banyak juga hukum ni. Tak apa, tuan-tuan parti tengok bacaan saya, kemudian cuba tengok lah kan. Kalau hak saya tak betul, tuan-tuan tegak. Kalau hak tuan-tuan tak betul, saya nak tegak lah ke mana ramai kan. Tapi baca pelan-pelan lah. Saya akan parti tengok lah, dengar pelan-pelan tengok, insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau lah ditakdirkan ada kemusykilan kan, tanya siapa ustaz selalunya baca a'udzubillah bismillah tak baca kan, selalu macam tu kan, kecuali bila permulaan surah ya baca bismillah. Okey, di dalam Al-Quran ni dia arah kita baca a'udzubillah. Idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila kamu baca Quran, bacalah a'udzubillah. Kan? Adapun bismillah ni tidak diarahkan kita pun, kecuali pada awal-awal tu. Dan bismillah itu diturunkan untuk membezakan antara satu surah dengan surah yang lain. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. In nun mati bertemu dengan kah tu kena dengung, nun mati bertemu dengan ta pun kena dengung juga. Kali lagi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
Nun mati bertemu dengan ta. Ikhfa. Ikhfa, dengung. Bila jumpa nun mati bertemu dengan ta, dengung. Fa in, panjang sikit. Kali lagi. Fa in tawallau fa in, tu dalam atas nun tu ada syaddah. Atas nun ada syaddah, atas mim ada syaddah, wajib dengung. Wajib dengung. Atas nun, sebab dia ada dua kali. Nun tu ada dua kali. Satu mati, satu hidup. No? Mim, kalau mim syaddah macam tu juga. Satu mati, satu hidup. Maka ni lebih panjang masa cuti. Lepas tu lagi saya bayar balik lagi. Sudah mengaji saya bayar balik lagi masa tuan-tuan. Lagi saya buat dah masakan. Ganti balik. Nah, lagi semua kita penyok tempat saya. Saya bayar balik lah masa tuan-tuan. Mau ngaji ya? Dengar elok. Ada dua di sini Ada dua kena dengung. Satu. Lepas tu satu fa inna. Dua tu dengung. Okey, kita ulang. Kita cuba tengok. Fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Jangan kata fa'in. Hak tu izhar. Kalau kita kata fa'in, dia fa'in. Cuba tengok ni hidung saya yang segak ni. Tengok hidung. Fa'in, dia jadi kepek hidung tu. Kita tekan ni. Bukan tekan lagu tu. Kalau tak jadi kepek juga pergi tekan tu ni. Fa'in, dia ikhfa, maknanya dia sembunyikan nun mati itu ke dalam ta. Kalau kita kata fa'in tu dia izhar. Fa'in, lidah tekan. Fa'in, dia tak sampai lidah tak sampai langit. Hak satu lagi tu betul. Hak satu lagi tu fa'inna. Hak sebelum tu tak, hak tu ikhfa. Fa'in, segak kan? Fa'in tawallau fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Tak apa, alhamdulillah ada yang dah capai, ada yang dia tak berapa nak jadi lagi. Tak apalah, dia ikut-ikut jadilah. Dan sambung gigi ni tak puas aku. Mana kita sambung gigi lah. Yang boleh lah insya-Allah. Baru lagu mula ni, baru nak tukar lagu, tukar gear pun nak tukar gear ni. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Inna nak dengung. Inna kena dengung. Jangan duk kalut nak probeh tak. Panjang ni kena laju sikit. Dia tak dengung lah. Dengung inna. Bila jumpa bila masa atas nun tu ada syadah kena dengung. Wa ala Ibrahim wa ala
ba'd. Macam kita makan itu benar. Ba'd. Fokus kita kepada ain. Berhenti kita atas dad. Ba'd. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب saja teringat kepada Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Baik, kita hari ini kita akan fokus kepada ayat 31 sampai ayat 32 penafsiran ya. Adapun yang di bawah itu cerita berkenaan dengan Ali Imran. Yang dinamakan surah ni surah Ali Imran pasal cerita di dalamnya ada cerita Ali Imran. Apa makna Ali Imran? Keluarga Imran. Keluarga Imran yang disebut di dalam ayat yang ke-35. Iz qalat imra'atu Imran. Baik, tak apa. Imran tu bapa kepada Maryam. Maryam itu mak kepada Isa alaihissalam. Baik. Tak apa. Kita tengok dulu yang di atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sekiranya kamu kasih cinta sayang kepada Allah, lagu mana cara kamu nak buat? Fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku. Jadi di dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, arahan untuk mengikut itu seorang saja. Allah Ta'ala hanya suruh kita ikut Nabi. Lain daripada itu kita tak boleh ikut. Hanya ikut Nabi. Yang lain kita tak boleh ikut. Adapun adapun ulama, segala jenis ulama kita bukan ikut dia, tapi kita ikut apa yang dibawa oleh mereka jika sekiranya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran kita tak jumpa satu ayat pun suruh ikut ulama. Yang ada hanyalah suruh kita tanya ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang reti kalau kamu tak reti. Jadi benar ni nak kena faham elok-elok. Kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut maka jadilah apa yang berlaku dalam ayat-ayat yang sebelum ni. Idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ayat dalam surah Al-Baqarah sebelum ni. No? Di mana orang yang diikut, mana kalau kita ikut seseorang, orang yang kita ikut itu di akhirat nanti tabarra'a, dia menjauhkan diri daripada kita. Dia apa maksud menjauhkan diri daripada kita? Dia tidak bertanggungjawab di atas ikutan kita. Ni kita nak kena faham elok. Contohnya macam sekarang ni saya.
Kan semayang kena ikut lah. Kan? Semayang kita tak boleh lah. Sebab kalau semayang, kalau kita buat lain daripada apa yang imam buat, semayang kita dikira apa man? Mufaraqah. Kita dah berpisah. Kalau kita semayang lain daripada yang imam buat, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu supaya diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila dia takbir, kamu kena takbir. Kamu tak boleh dah buat aktiviti lain. Bila imam takbir, kita tak boleh lah buat benda lain. Kita terus kena. Bahkan kalau para ulama salaf yang syadid, yang tegas, dia kata apabila bila imam takbir, kita tak boleh dah menambahkan yang lain, benda-benda yang lain lagi. Kita kena terus takbir. Kena ikut terus dah. Kalau kita ikut, maknanya kita telah menyalahi imam. Begitu juga kita tak boleh mendahului imam. Tak boleh juga. Ada setengah orang dia tu imam baru dia bar dah. Tu imam baru Allah dia bar siap dah. Tak boleh juga. Menyalahi tak boleh, mendahului tak boleh, menyamai pun tak boleh. Tiga benda ni. No, dahulu tak boleh. Sama pun tak boleh. Sama pun tak boleh. Belakang sangat pun tak boleh. Tak boleh, no? Okey. Apa di sini? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam hal ini dia kata apa? Di tafsir Ibnu Katsir. Hadhihi al-ayah al-kamirah hadhihi al-ayah al-karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Ayat ini adalah tahkim ataupun hukum, keputusan ke atas orang-orang yang mengakui kasih kepada Allah. Seolah-olah ayat ini dia satu hukuman, satu perintah kepada orang yang kasih kepada Allah. Pada walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, sedangkan dia tidak di atas jalanan Muhammad. Makna seseorang itu kalau dia adalah seorang yang mengaku umat Muhammad tetapi dia tidak mengikut apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah inhiraf, maknanya telah berpaling. Maknanya Rasulullah SAW di jalan lain, mereka di jalan lain. No? Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka dia telah mendusta pada dakwaan dia. Dia kata kasih kepada Allah, dia kata sayang kepada Allah, sedangkan Allah kata kalau kamu kasih kepada aku, kamu kena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tetapi dia buat lain daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikira apa? Telah berdusta. Hatta yattabi'a asy-syara' al-muhammadi, sehinggalah dia mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad-din nabawi, dan juga agama nubuwah, agama Nabi, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, pada segenap perkataannya dan juga segenap perbuatannya. Sebab itulah kalau kita tengok ulama-ulama yang syadid, yang tegas, hatta doa sendiri pun dia tidak akan berdoa kecuali doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahu tu. Kalau kita baca doa lain daripada yang, sedangkan doa tu ikut kita nak doa lagu mana pun tak apa kan. Tapi ulama yang syadid ini, yang tegas ni, dia tak bagi. Dia kata, ni doa mari pada mana ni? Ada Nabi ngajak. Dia tegas. Sedangkan doa itu ikut keperluan kita lah. Kan? Kita nak minta ke mana pun. Tapi dia kerana apa? Syadidnya bersangatan dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ni, dia larang. Dia tak bagi kita berdoa lain daripada yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahu tu. No? Sebab apa? Takut nanti kita tu seolah-olah tak ikut apa yang Allah kata, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Allah larang dalam satu ayat yang lain, Allah kata apa? Jangan kamu pandai-pandai daripada Allah dan Rasul. Mana yang Allah dan Rasul buat, tu je. Tak payah duduk pandai. Tak payah duduk lebih-lebih. Seolah-olah macam itulah. Kama sabata fi sahih anin Nabi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radun. Seperti mana yang sabit, mana yang ada di dalam hadis sahih daripada Rasulullah SAW,
di mana Rasulullah SAW telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak atas yang kami tunjuk, tidak atas yang kami suruh, bukan daripada apa yang kami bawa, fahuwa radun, maka amalan itu ditolak, tak diterima. Allahu Akbar. Yang nak terima amalan, yang nak tolak amalan itu siapa? Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, berhati-hatilah di dalam mengerjakan amal ibadah. Kalau tidak, sia-sialah amalan kita. Tadi kita baca di dalam rakaat yang pertama pun, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang rasa yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhannya di akhirat nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Kalau ikut faham ulama-ulama salaf 300 tahun sampai ke zaman Nabi, daripada zaman Nabi sampai ke 300 tahun hijrah, mereka mengatakan yang dikatakan amal soleh itu dua syarat dia. Yang pertamanya ikhlas, yang keduanya ittiba'. Yang pertamanya apa dah? Ikhlas. Yang kedua ittiba'. Apa makna dia? Maknanya kena ikut apa yang ditunjuk. Samalah dengan ayat ni. Maknanya kita buat, sucikan hati kita daripada kerana lain, hanya kerana Allah, dan amalan kita tu berbetulan dengan apa yang ditunjuk contoh oleh Nabi SAW. Kalau semayangnya Nabi kita sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah macam apa tengok aku semayang. Kalau haji, Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku bagaimana cara nak melakukan ibadah haji kamu. Begitulah juga ibadat-ibadat yang lain. Hatta doa pun, bahkan dalam hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun hadis yang selalu orang duk baca, doa silahul mukmin, itu hadis maudhu', hadis palsu. Doa itu senjata mukmin, itu hadis maudhu'. Maknanya tu okey, kita boleh terima, tapi dia punya sanad dia tu maudhu'i, mana hadis tu dicipta. Jadi itulah maknanya, berhati-hatilah. Wa ma alaina illa al-balagh, tidaklah menjadi tanggungjawab kami melainkan menyampaikan sahaja. Apabila seseorang itu dia menyatakan kasih sayang dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah dengan cara mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, hasilannya sangat lumayan. Apa dia? Yuhibbukumullah, maka pada ketika itu Allah akan kasih kepada kamu. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Bila Allah Ta'ala cinta kepada seorang, apabila Allah kasih kepada seseorang, maka segala perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maknanya segala kerja buatnya di bawah limpahan redha Allah. Payahlah nak dapat benda tu yang Allah Ta'ala sebut di ujung surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Apa maksud mereka redha kepada Allah? Maknanya mereka terima segala ketetapan, ketentuan, takdir daripada Allah. Satu benda yang mahal ni. Ni sebab tu kata ayat ni sangat-sangat bernilai, Nabi dalam satu hadis dinyatakan bahawa hadis daripada Hasan al-Basri, ulama tafsir di kalangan tabi'in, dia kata ada orang duduk mendakwa kata depa kasih kepada Allah. Depa kasih kepada Allah. Za'ama qaumun annahum yuhibbun Allah. Ada beberapa orang yang didakwa kata kami kasih sungguh kepada Allah, kami sayang sungguh kepada Allah, kami cinta sungguh kepada Allah, tak ada lah hal lain daripada Allah, kami Allah ya. Dalam diri kami ni Allah. Maka fabtalahumullahu bihadhil ayah, maka Allah Ta'ala menguji mereka dengan ayat ini. Ayat ini adalah ujian kepada orang yang mendakwa bahawa dia itu betul-betul beragama Islam, betul-betul beriman dengan agama Allah, yang Allah sebut hanya Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Maka ayat ini menjadi ujian. Maknanya orang yang lulus ujian ini ialah orang yang betul-betul ikut Nabi. Kalau sekat duk muja Nabi, duk kata aku kasih ke Nabi, Nabi bagus, Nabi manusia yang tak ada lah siapa boleh lawan tu, tak jadi apa kalau cara tak buat.
Macam orang duk perang, orang tutup masjid dia, apa tutup masjid ni, nak mayang tak boleh, patutnya bala turun ni buka lah masjid, baru orang pergi sembahyang buat ibadat, baru Allah Ta'ala nak akad bala, buka masjid haram tak mari pun. Macam tu lah cerita dah. Hanya pada dakwaan saja. Hanya pada dakwaan saja. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita tak orang kata tak make action sangat. Tak ambil kisah dengan perkataan-perkataan macam tu. Sebab realitinya orang yang datang ke masjid ni hanya orang-orang terpilih. Sebab Allah dah tegah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang akan meng'imarahkan masjid Allah ni adalah orang yang betul-betul yakin dengan Allah. Bukan dapat menentang apa pun mari masjid. Silat-silat duit habis pergi. Mari pula lu duduk kedai-kedai duk merah telinga ya. Bukan duk boleh tak nama pun. Dia kira nak pediah kami ya. Nak pediah tak pediah lagi, orang lain tak ada. Itulah cerita dia. Kan? Allahu Akbar. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Taala akan ampunkan segala dosa kamu. Nak ambil tanpa lagi. Awak kita tak berdosa. Hal min insanin la yadni, adakah ada manusia yang tidak berdosa? Sedangkan Nabi kata kullu bani adam khata', semua anak Adam berdosa. Termasuk kita anak apa? Anak Adam, kita apa bukan anak kelawak. Kita anak Adam. Iyalah masuklah yang Nabi sebut berdosa. Hari-hari buat dosa. Kalau Nabi SAW maksum sehari semalam 100 kali istighfar kita, kebaikan. Allahu Akbar. Dua benar. Kalau kita betul-betul ikut yang Nabi suruh, ikut yang Nabi bawa, ikut yang Nabi ajar, maka dua yang kita dapat. Allah kasih kepada kita. Kalau kita tak ada makanan pun kita tak rasa lapar, kita redha kasih kepada Allah. Allah beri kepada kita rasa apa? Qanaah. Rasa cukup. Ada orang dia makan banyak mana tak kenyang kan? Maya. Ada orang dia makan banyak mana pun tak kenyang situ. Sagi burger, sagi nagarek, sagi sandwich, lagi segala jenis makanan masuk dalam perut dia tapi tak kena nak kenyang. Sagi dia laksa meramu-ramu. Sagi bihun pula, serabut perut dalam perut dia tu. Tak kenyang-kenyang juga. Duduk kata tak ada rezeki lah aku ni. Apa rezeki payah hang ni? Padahal meramu dah masuk dalam bank negara rumah dia tu penuh dah. Tu tak penuh. Wah lagi. Hak ni jadi masalah jiwa. Masalah jiwa. Hak ni penyakit jiwa macam ni lebih parah daripada hak duk di Tanjung Motan. Tanjung Motan bukan nak gaduh siapa. Kan? Wallahu ghafurur rahim. Yakinlah bahawa Allah Ta'ala pengampun dan Allah Ta'ala penyayang. Kasih sayang Allah lebih daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Lebih kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Habis cerita lah. Orang perempuan dia beritahu, kami beritahu orang perempuan dia beritahu sayang sangat kepada anak dia tu. Cuma orang lelaki ni tak tunjuk ya. Kan? Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi pada ayat ke-32 qul. Kata sekali lagi kat depa, kuk tadi depa tak apa nak clear. Kan? Ati'ullah war rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan duk lawan. Fa in tawallau. Marahlah. Marah dah. Fa in tawallau, kalau depa ni berlawan, berpaling, tak mau taat, tak mau patuh, tak mau pakai, tak mau terima, tak mau ikut suruhan dan larangan Allah. Apa Allah kata? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada orang kafir, orang yang ingkar, orang yang tak mau. Apa maksud? Ibnu Katsir kata, dia mari beberapa penafsiran, dia kata apa? Maksudnya Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa mereka.
Allah tak akan ampunkan dosa mereka dan Allah Ta'ala tak akan kasih sayang kepada mereka. Berlawanlah dengan apa yang tadi. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, dia dapat apa? Dua benda, kasih sayang Allah dan juga pengampunan daripada Allah. Orang yang lawan, orang yang bantah, dia tidak dapat kasih sayang Allah, bahkan dia dapat apa? Kebencian Allah. Allahu Akbar. Dalam satu hadis yang sahih, Allahu Akbar. Kita tutup dengan hadis ni. Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia kasih pada seseorang hamba, dia panggil Jibril. Jibril mari tak? Qala inni uhibbu fulanan fa'hibbu. Wahai Jibril, aku kasih kepada orang ni, maka hendaklah kamu kasih kepada dia. Allah Ta'ala apabila dia kasih kepada seseorang hamba, dia akan panggil Jibril. Dia kata, Jibril, aku kasih kepada orang ni, maka hendaklah kamu kasih kepada dia. Tak habis lagi. Faqala fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril pun kasih kepada orang tu. Summa yunadi fis sama'. Lalu Jibril pun bertempiklah di langit. Kita tahulah suara Jibril ni bukan macam suara kawan tu. Suara kawan tu tak terang mana pun. Kan? Bila Allah kata Jibril aku kasih kepada dia, maka hendaklah kamu kasih kepada dia. Maka Jibril kata, ya Allah, aku kasih kepada hamba-Mu. Kemudian Jibril tak berhenti di situ. Jibril dia berjerit di langit. Dia kata, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Suara Jibril dah dah tu. Inna Allah yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah telah kasih kepada seseorang hamba. Fa'ahibbuhu. Maka hendaklah kamu sekalian kasih kepadanya. Allahu Akbar. Berapa ramai malaikat duduk sana. Jibril kata Allah telah kasih kepada kawan ni, aku pun kasih kepada dia, maka kamu wahai penduduk langit hendaklah kasih kepadanya. Fayuhibbuhu. Lalu semua yang duduk di langit kasih kepada orang tu. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Lalu penghuni langit semuanya kasih kepada kawan tu. Qala. Kata Nabi lagi. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian dituliskan penerimaan segala kerja buatnya di bumi ini. Mana segala kebajikan yang dia buat, Allah Ta'ala terima. Rekomen daripada Jibril, orang yang menulis itu, segala kebajikan dia tulis dengan tahu. Allah Ta'ala rahmatnya sangat luas. Kalau dia bagi kat kita bukan satu, lebih pada 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tu hak kasih. Dengar sikit lagi. Wa idza abghadha 'abdan. Allah Ta'ala apabila dia benci kepada seseorang hamba, na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah Ta'ala apabila dia benci kepada seorang hamba, da'a Jibril, dia panggil Jibril. Fa yaqul inni abghadu fulan fa abghidhu. Wahai Jibril, aku benci kat dia ni. Hang kena benci kat dia. Wahai Jibril, aku benci kat dia ni, hang kena benci kat dia. Jibril ni jenis lawan ke? Tak lawan. Fa yaqulu inni abghidhu. Lalu Jibril kata aku benci kat dia. Lalu Jibril kata aku benci kat dia, melugai tengok. Allahu Akbar. Qala fayubghidhu Jibril. Lalu Jibril pun benci kat dia. Thumma yunadi fi ahli as-sama' inna Allah yubghidu fulanan fa'abghiduhu. Lalu dia pun berjerit di langit, dia kata, hei penghuni langit, sesungguhnya Allah telah benci kepada seseorang, maka hendaklah kamu semua benci kepada dia. Qala fayubghidunahu. Lalu pakat benci habis kat dia. Kalau sakat kampung Bukit Cabang ni benci kat kita, tak ada masalah sangat. Kalau sakat penghuni negeri Perlis ni benci kat kita pasal kita buat benda yang betul, tak ada kisah sangat. Kalau seluruh penduduk di Malaysia ni benci kat kita sebab kita buat benda yang betul, tak kisah sangat.
Tapi kalau Allah, Jibril dan seluruh penghuni langit benci kepada kita, kita nak piduk tak mana? La haula wala quwwata illa billah. Kita nak piduk tak mana? Fayaqulu thumma yud'u lahu al-bughdha thumma yud'u lahu al-baghdha fil ard. Lalulah dituliskan kebencian seluruh penghuni bumi. Segala pokok kayu benci ke dia. Segala-gala makhluk Allah Ta'ala benci kepada dia. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali buat satu benda yang menyebabkan kemurkaan Allah. Kerana apabila Allah murka, seluruh penghuni langit dan bumi akan benci kepada kita. Tetapi sebaliknya, carilah keredaan dan kasih sayang Allah supaya kita dikasihi oleh Allah dan segala penghuni. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, irham man fil ardi yarhamuka yarhamu man fis sama. Kasihlah kepada orang yang di bumi supaya Allah kasih kepada kamu. Jadi hendaklah kita memupuk kasih sayang sesama kita, jangan wujudkan rasa kebencian sesama kita. Kerana ia berlawanan dengan apa yang kita anuti di dalam ajaran Islam. Maka saya katakan di sini, wallahi saya kasih kepada tuan-tuan dan puan semua, dan saya jemput tuan-tuan semua pergi rumah saya pagi ini. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang berkasih kerana Allah, supaya kita akan dapat teduhan pada hari akhirat di bawah teduhan yang tidak ada teduhan melainkan teduhan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.